السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita bertemu lagi bagi menyambung siri bacaan kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah. Dan hari ini insya-Allah kita berada pada muka surat 176. Kata Syekh rahimahullah, ketiga yang perenggan bawah tu kan. Dia kata yang ketiganya beriman kepada Allah, beriman kepada adanya syurga dan neraka. Beriman kepada wujudnya syurga dan neraka, bahawa keduanya adalah tempat kembali yang abadi bagi manusia. Mana ini tempat terakhir lah. Ini tempat terakhir bagi manusia, di makhluk yang mukallaf lah, manusia dan jin lah. Ya. Setelah melalui berbagai fasa, kita panggil fasa, dan sejak daripada alam ruh sampai kita sekarang berada di alam dunia, kemudian kita akan berada di alam barzakh, ya. Alam barzakh yang kita tak tahu macam mana hal keadaan orang di sana, cumanya kita mengetahui apa yang diberitakan oleh As-Sadiqul Masduq, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, daripada perkara ghaib, perkara ghaib yang kita belum lalui dan setiap kita pasti akan melaluinya. Dan sekarang kita sedang meniti hari di atas dunia, semakin hari semakin sedikit tinggal umur kita, ya? Dan kita tak pasti berapa lagi yang tinggal, cumanya pastinya semakin sedikit. Kalau dulu umur kita 20, sekarang umur kita 30, 40, 50, dan umur kita kalau ditakdirkan 60 macam itulah tinggalnya, ya? Jadi kita pun tak tahu sampai bila kita ni akan berada di atas dunia ini. Yang pentingnya kita akan pergi, akan tinggalkan dunia ini, dan kita tak akan tahu lagi dah apa yang dilakukan oleh orang yang di atas muka bumi ini selepas kematian kita, ya. Jadi begitu. Jadi yang pentingnya apakah persediaan yang kita telah lakukan dan kita telah sedang lakukan untuk kita menghadapi hari yang agak menakutkan, bukan agak yang menakutkan, hari yang memang menakutkan, kan, yang menggentarkan kita, yang mana kita tak tahu macam mana keadaan kita kan. Jadi seseorang ni bila dia tak tahu macam mana result yang akan dia dapat hasil daripada ujian yang dia lalui, maka bimbang, takut bahawa dia tak lulus ujian, takut dalam ujian dia tadi rosak kertas ujian dia apa kan, macam-macam yang kita kena fikir yang kita rasa bimbang. Jadi orang yang dalam keadaan bimbang ni, adakah dia akan berseronok, dia akan bergembira ria? Tentulah tidak kan. Jadi hidup di dunia dalam keadaan macam bimbang macam tu kan. Tapi betullah dia dunia ni melalaikan kita, mengalpakan kita daripada kita mengingat perkara-perkara yang yang begitu kita panggil menakutkan. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum kathiran wa la dhahiktum qalilan." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan menangis banyak. Kamu akan penuhi hari-hari kamu dengan tangisan, kan, dan kebimbangan tadi, ya. Dan kamu akan sedikit ketawa. Dan macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bukan tidak ketawa kan, Nabi ketawa. Tapi Nabi tidaklah ketawa sebagaimana orang biasa ketawa terbahak-bahak kan, begitu. Jadinya di sini dia kata syurga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kita mengetahui syurga, kan, diberitakan kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat syurga, tentang apa yang ada dalam syurga, tempat tinggal, kan. Jadi maknanya kita tahu bila sebut tempat tinggal ni, kita tahu tempat tinggal tu apa dia. Semuanya kita tak boleh nak bayangkan macam mana tempat tinggal orang dalam syurga tadi.
Jadi tahukan kepada kita tempat tinggalan syurga ini adalah istana yang cantik apa semua kan. Dia ada kubah-kubah yang cantik daripada kristal. Kita terbayang tengok benda kristal, kita tengok itu kristal. Tapi bukan itu yang di dalam syurga yang kita bayangkan tadi. Tapi kita mengetahuinya. Kan bila sebut rumah, istana, kita tengoklah istana yang paling cantik yang pernah kita tengok. Istana apa ya? Kan istana apa yang paling cantik yang pernah kita tengok. Kalau di Malaysia ni istana apa yang paling cantik ya? Tak nampak pun yang paling cantik. Yang besar dah lah kan. Istana besar, istana negara tu yang terbesar, yang paling besarnya. Ada macam kubah masjid apa semua tadi kan. Begitu. Tapi kita tak nampak yang tercantik, yang cantik kan. Begitu, yang cantik yang begitu menawan tadi. Tapi kalau kita mungkin kita banyak perjalanan, luas perjalanan, jauh perjalanan, mungkin kita akan tengok banyak tempat-tempat yang cantik, tempat-tempat tinggal cantik tadi kan. Supaya apa? Supaya kita boleh menghayatinya, tengok kepada kebesaran Allah Ta'ala. Bagaimana Allah ciptakan, Allah sediakan untuk ahli syurga. Tadi daripada tempat tinggal, pakaian yang kita pakai tadi kan. Makanan, kemudian rupa bentuk kita, fizikal kita bukan seperti sekarang. Cuma yang disebut dalam hadis, kalau hurul ain tu maknanya dia punya betis dia dapat dilihat sampai kepada tunsum tulang dia kan. Jadi kita nak bayang macam mana, takkan rupa dia macam kita bayang ni, macam kaca ya kan. Jadi itulah dia apa yang terdapat kita lihat tadi kan. Baik, penuh dengan kenikmatan disiapkan untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Iman, takwa. Dan jadi maknanya beriman ni adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib tadi. Mereka itulah yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kita minta lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala kekalkan, letakkan keimanan dalam hati kita. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Jadi Allah di atas agama engkau, di atas beriman kepada engkau, dan begitu juga keikhlasan. Ini kita disuruh kita ni bersikap berlaku ikhlas, ya. Semata-mata kita lakukan amalan itu kerana hendak mendekatkan diri kepada Allah Taala, bukan kerana selain Allah Taala tadi. Di syurga tersebut terdapat berbagai macam kenikmatan yang disebut dalam hadis bahawa Allah Ta'ala kata, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku, addatu li'ibadi, kan? Ma la ainun ra'ad. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku, ini hamba-hamba yang beriman kepada Allah, ma la ainun ra'ad, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata kita. Keindahan, kecantikan, kan? Mata kita tak pernah tengok. Jadi bila kita dapat melihat perkara ni, ini bila ketika kita mati. Ketika kita mati kan, Allah Ta'ala di alam barzakh, Allah akan tunjukkan kepada kita syurga tempat tinggal kita. Nampak? Dunia kita tak nampak. Jadi hikmah ada kan? Hikmah ada di akhirat, di alam barzakh. Kita tak boleh nak tambah amalan dah. Tak boleh nak tambah dah amalan kita. Takat tu saja kita beramal, maka takat tu saja untuk kita. Allah Ta'ala sediakan syurga ni sampai 100 lapisan kan. Jadi kita pun tak tahu kita di lapisan yang mana, tapi kita berhak untuk minta kepada Allah sekarang. Masa di dunia, ya Allah, Allahumma inni as'aluka jannatal firdausa. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada engkau syurga al-firdaus. Sebab tu Nabi SAW bersabda, idza sa'altumullah al-jannah fas'alul firdausa. Bila kamu minta kepada Allah syurga, mintalah syurga al-firdaus. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh dan memohon kepada Allah Ta'ala dengan ratapan tadi, dengan kesungguhan untuk dapatkan syurga al-firdaus, bahawa di sana kita akan dapat bersama dengan para anbiya alaihimus salatu wassalam, hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sana, kan? Dan para syuhada, as-salihin, siddiqin, kan? Mereka semua berada di sana. Jadi Allah kata, hadis qudsi ni, hadis qudsi, Allah kata, aku sediakan untuk hamba aku apa yang tak dapat, yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala kita. Wala udhunun sami'at, telinga kita tak pernah mendengar pun. Begitu tentang keindahan syurga, masya-Allah, kan? Jadi kita ni kalaulah diberikan kepada kita peluang untuk bermimpi melihat syurga kan. Ataupun sesuatu keindahan seperti yang keindahan syurga. Mungkin kita tadi jadi macam hilang akal kot. Sampai hilang akal. Kan? Nampak syurga dah, tak nampak dah. Tak teringat syurga, mungkin demam terus mati kan. Begitu. Jadi dahsyatnya syurga tu. Cumanya kita ni merindukan sesuatu yang kita tak pernah nampak. Merindukan sesuatu yang kita tak pernah nampak. Padahal ia adalah tempat asal kita.
Tempat asal kita ketika kita berada di sulbi Adam alaihi salam. Kan kita berada di sulbi Nabi Adam alaihi salam. Di situ tempat kita dalam syurga. Kemudian dengan hikmah dan kehendak Allah Taala kita diturunkan bersama dengan di dalam sulbi Adam alaihissalam ke dunia lalu dilahirkan sampailah kepada kita hari ini daripada zuriat Nabi Adam alaihissalam, kan, yang mana masing-masing menunggu giliran. Tapi asal dia di syurga, tapi tempat kembali tak pasti antara dua, sama ada syurga ataupun neraka. Jadi masing-masing Allah Taala telah tetapkan ada penghuni untuknya, syurga ada penghuni untuknya, neraka pun ada penghuni untuknya. Jadi itulah dia maknanya Allah kata Nabi SAW, i'malu, beramallah kamu semua, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau kita diciptakan untuk syurga, maka Allah akan permudahkan kita untuk beramal dengan amalan ahli syurga. Dan kita pun tak confirm, tak pasti kan. Tak pasti, walaupun kita sekarang kita solat, kita puasa, kan kita melaksanakan segala rukun Islam, kan, segala rukun iman, kita ikut. Jadi maknanya kita pun tak tahu hujung kesudahan kehidupan kita kan. Macam mana? Cumanya kita sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Tuhan yang membalikkan hati dan tetapkanlah hati kami di atas mentaatimu. Itu yang kita sentiasa berdoa dan memohon kepada Allah. Ini syurga. Wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintaslah hati manusia keindahan nikmat syurga ni macam mana. Kan? Cuba bayangkan. Ada hadis yang menyebutkan tentang untuk orang yang terakhir yang keluar daripada neraka masuk ke syurga, untuk dia Tuhan bagi dekat dia syurga ni dunia kali dengan 10 kali ganda untuk dia. Bagaimanakah orang yang sebelum dia? Ya Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, Allah beri sedikit pun tidak mengurangkan kekayaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tak pernah dilintaslah hati kita ni kan. Kenikmatan dalam syurga. Begitu. Jikalau di antara kita dapat mimpi tengok syurga kan, masya-Allah. Tapi kan, jadi maknanya benda tu benda gaib. Kalau kita mimpi pun mungkin bukan syurga yang kita nampak, tapi sesuatu yang cantik, yang indah kan. Hatta kalau kita tengok lukisan yang orang lukis kan, itu pun telah mempersonakan hati kita. Lukisan kan, orang yang pandai melukis tadi, masya-Allah. Gitu. Baik, dan firman Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allah berfirman mensifatkan tentang orang yang akan masuk ke dalam syurga dan balasan yang mereka dapat dalam syurga. Ya? Ini dia Allah kata, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa amilu as-salihat, dan mereka beramal dengan segala amalan saleh. Di sini Allah sebut as-salihat jamak muannas salim, menunjukkan banyak. Jadi segala amalan saleh. Jadi kita ni kan hari-hari kita buat kan, maknanya dalam hadis menyebut bahawa jadi anak-anak Adam ni maknanya kita ni bila waktu pagi kullun nasi yaghdu, kan, setiap manusia berpagi, kata Nabi SAW, fabai'u nafsaha famu'tiquha, kan, maka dia menjual dirinya lalu dia memerdekakannya.
Maksudnya menjualkan dirinya lalu dia merdekanya apa dia maksud dia? Dia beramal beribadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, beramal beribadah. Jadi kehidupan kita ni sebenarnya semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingat. Ya, sebab tu dalam hadis menyebut bahawa kita ni ada 360 sendi kita. Dan setiap atas 360 sendi kita ni ada sedekah yang perlu kita laksanakan untuk dia. Tunaikan untuk dia. Buat pahala untuk dia. Dan dan cover semua tu adalah 2 rakaat solat duha. 2 rakaat solat duha ni cover habis untuk kebaikan yang perlu dilakukan oleh setiap sendi di tubuh kita daripada kepala sampai ke kaki. Ya. Jadi maknanya as-salihat. Yani al-a'mal as-salihah, al-a'malu as-salihah, segala amalan yang baik. Jadi maknanya kita lakukan kerana nak mendapatkan keridaan dan pahala daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kata, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh pelik urusan orang beriman, segala urusannya itu adalah baik, yakni dapat pahala. Dan kita tidur, kita dapat pahala, kita bangun, kita dapat pahala. Kan? Bila kita tidur, niatkan untuk bangun, untuk menaikkan ibadah kepada Allah Ta'ala di tengah malam, ataupun di waktu pagi. Kan? Kita makan untuk mencari kekuatan, kan? Untuk beribadah kepada Allah. Kita pergi bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Menuntut rezeki yang halal adalah wajib. Adalah wajib. Kan? Yang halal tadi. Jadi bila kita buat benda yang wajib, maka pahala dia lebih besar daripada perkara yang sunat. Jadi gitu. Di mana mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka beramal saleh. Kan? Beramal dengan amalan saleh. Jadi maknanya di antara amalan soleh kita melaksanakan rukun Islam yang 5. Dan macam-macam amalan soleh kan. Macam-macam amalan soleh. Jadi sekarang yang kita sekarang duk buat ni, kita duk bercakap, kita mendengar, kita duduk dalam majlis ini kan. Duduk mendengar. Jadi maknanya ini adalah amalan soleh yang ditulis oleh kiraman katibin kan, yang tulis oleh malaikat kiri dan kanan kita tadi, sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Tulis amalan kita tadi. Di maknanya lagi banyak amalan kebaikan kita buat, maka lagi banyaklah timbangan kebaikan. Jadi, tapi yang syaratnya mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi maknanya mereka yang beriman dan beramal dengan segala amalan saleh, kehidupan mereka tadi, ya, hari-hari mereka, hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik manusia. Al-bariyah ni makhluk, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Jadi begitu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita kan, untuk diberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, kan, petunjuknya untuk kita ni jadi orang beriman. Setelah kita dilahirkan daripada keluarga yang beriman, kemudian kita ni masih dikekalkan dalam keadaan beriman kepada Allah, kemudian Allah campakkan perasaan dalam hati kita untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agama Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal perintah Allah, mengenal kehendak Allah Ta'ala. Okay? Alhamdulillah Allah pilih kita. Jadi kita tengok di sana masih ramai dan sangat ramai mereka yang belum dipilih, yang belum terpilih. Kan? Yang kita nampak pada zahir pandangan kita, mereka belum terpilih untuk diberi taufik, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sukakan kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadi mereka adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Iman, beramal saleh. Ya. Jadi mana ini bukan sesuatu yang hilang macam tu saja tanpa ada ganjaran dia. Tanpa ada kurniaan dia. Daripada yang maha kaya, kan? Daripada yang maha berkuasa, daripada yang maha pengasih, maha penyayang. Ada gift dia yang disediakan untuk hamba-hamba dia yang beriman kepadanya tadi. Ya Allah tidak mengambil apa-apa. Allah tak peduli. Kan? Allah tidak peduli dengan kita kalau kita tak beriman kepada Allah. Allah tak kisah pun. Tak ada. Allah tak kisah pun. Kalau orang manusia seluruhnya tidak beriman kepada Allah, tidak akan mengurangkan sedikit pun kerajaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ruginya adalah hamba tadi. Kemudian Allah kata, dia punya hadiah dia, balasan dia, gift dia untuk orang beriman dan beramal soleh ni apa? Jazauhum.
balasan untuk mereka apa dia? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yang maksudnya balasan tu tak ada. Sekarang kita tak nampak. Kan? Tak ada di sisi kita sekarang. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka bila? Di akhirat nanti. Di hari kebangkitan nanti. Di situ ada. Nasallallahu al-afiyah. Apa dia? Jannatu adnin. Jannatu adn. Syurga. Syurga yang Allah Ta'ala sebut sebagai syurga Adan. Kan? Ya. Tajri, syurga Adan yang mengalir. Subhanallahil azim. Yang mengalir min tahtiha, di bawahnya. Bawah tadi, syurga tadi yang mengalir. Al-anharu, sungai-sungai. Dalam ayat yang lain Allah sebut sungai ni ada sungai daripada madu, sungai daripada susu, sungai daripada arak, sungai biasa tadi kan. Begitu. Maknanya memang kita ni manusia, kita suka lihat kepada sungai. Kalau kita tengok ada air yang jernih, yang mengalir kan. Maka kita seronok tengok, Masya Allah, cantiknya, jernihnya air ni. Sungai tu kan. Ini cerita dunia. Syurga sana begitulah Allah sebut sungai-sungai. Kalau di dunia sungai ni kita bimbang juga nak masuk, nak berenang dalam sungai tadi, kita bimbang apa yang kita antara bimbang, kita bimbang lemas lah. Kalau orang tak pandai berenang mungkin dia akan mati lemas kan. Tapi dalam syurga tak bimbang lah. Kalau dia berasa nak menyelam di dalam satu sungai, nak melihat keindahan sungai dalam syurga, kan? Tak ada masalah apa yang dia nak, dia boleh buat, lakukan di syurga. Tak ada istilah lemas dalam syurga, tak ada lah. Sebab tak ada mati dah. Dalam syurga tak ada mati, tak ada kesakitan, tak ada kepayahan. Kan? Yang adanya semua keseronokan, kemudahan, keselesaan, itu je yang adanya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ini bukan cerita khayalan, ini bukan cerita dongeng, rekaan apa semua. Ini cerita benar. Yang ia itu adalah pasti. Ya, cumanya kita belum melaluinya. Kehidupan-kehidupan yang akan datang ni kita belum melalui, kita tak tahu nak kata apa. Sebab dulu masa kita kecil-kecil kita tak tahu apa yang berlaku pada hari ni kan. Dulu masa kita kecil, pernah tak kita terfikir bahawa kita ni boleh belajar macam ni? Ya. Tak pernah terfikir sebelum kita dengar tentang ke teknologi internet baru ni semua kan. Bahawa kita ni boleh berhubung di alam maya, boleh bercakap, boleh tengok muka, kan? Boleh senyum sama sendiri. Tak pernah terfikir benda ni. Ya kan? Ini setelah beberapa tahun kita melalui kehidupan, maka kita sampai pada hari ini. Yang kita boleh melihat keadaan manusia di seluruh penjuru dunia dalam keadaan kita panggil tak payah ke sana. Kan? Begitu. Jadi, ini yang Allah Ta'ala berikan kepada kita perkara gaib di dunia yang masa dulu kita kecil kan. Ketika umur kita 18-15 tahun, kita tak tahu wujud benda-benda macam ni. Handphone kita boleh bercakap sampai dahsyat, kita boleh sentuh-sentuh macam ni. Siapa pernah terfikir kita boleh sentuh handphone macam ni? Kan? Tak terfikir. Jadi dulu pergi kita, sekarang ni gaib lah. Begitu juga yang akan datang. Kan? Manusia ni Allah Ta'ala beri kepada mereka ilham. Allah beri kepada mereka ilham untuk upgrade kehidupan mereka. Upgrade kehidupan kan? Dulu kita tak ada kenderaan, sekarang kita ada kenderaan. Masya Allah, Masya Allah. Allah beri kepada kita nikmat yang tidak terhitung, nikmat dunia. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Ya? Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Allah kata sungguhnya azabku ini amat keras. Itulah dia. Baik, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam syurga tadi abadan. Selamanya, tidak dimamah usia. Tidak dimamah usia. Bahkan kehidupannya jadi sebaliknya. Di sebalik seperti kehidupan dunia, hari-hari kita yang mendatang ni akan membuatkan kita semakin lemah, semakin tidak bertenaga, semakin susut. Dulu kita bukan main handsome. Dulu kita bukan main cantik lagi. Ya kan? Tetapi begitulah dia, hari demi hari dia mengajar kita tentang kehidupan ini, bahawa kita akan pergi kepada
usia yang menyebabkan akhirnya kita tadi akan dipimpin oleh orang lain ataupun kita akan dijaga oleh orang lain. Begitulah kehidupan di dunia. Adapun di dalam syurga sana, manusia semakin hari semakin ceria, semakin ceria, semakin ceria, semakin muda, semakin muda, semakin lawa, semakin cantik, semakin indah, semakin baik. Dia ke arah semakin baik kehidupan dalam syurga, dan itu berlangsung, tidak ada limit dia. Tidak ada batasannya. Tak ada batasan, dia terus, kelangsungan itu terus berlaku. Wa ma dzalika 'ala Allah, maknanya tidaklah demikian itu kata Allah Taala sesuatu yang payah. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid. Dia maha melakukan apa yang dia menghendaki. Itulah dia, maknanya yang Allah Subhanahu wa taala jalla fi'ula, maknanya menghendaki untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, itu ketika mereka berada di dalam syurga. Yang dikhabarkan kepada kita ni hanya sedikit sebahagian sahaja. Itu pun kita tak boleh nak bayangkan macam mana. Jadi selain mereka mendapat kenikmatan, keseronokan, kebahagiaan dalam syurga tadi, di antara nikmat yang terbesar apa dia? Radhiyallahu anhum. Allah redha terhadap mereka. Sebab itu dalam doa kita berdoa supaya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, semuanya aku mohon kepada engkau keredaan engkau. Minta redha kepada engkau, keredaan Allah terhadap kita. Dan kita minta, bila Allah redha kepada kita, Allah akan beri kepada kita syurga. Ya. Radhiyallahu anhum. Allah redha terhadap mereka. Waradu an, dan mereka redha dengan segala kurniaan Allah Ta'ala. Redha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya di dunia ni kan kita kena redha dengan segala ketetapan Allah Ta'ala terhadap kita. Apa yang Allah telah tuliskan kepada kita, ke atas kita, maka kita kena bersikap redha dan terima. Ya Allah, aku redha dengan apa yang kau telah putuskan untuk aku dalam keputusan hidup dunia ini. Ya. Apa yang kita hadapi daripada kepayahan, kesusahan, bukan sahaja tu. Dia bukan sahaja. Bahkan ada dia punya kebaikan di sebaliknya. Bila kita redha. Bila kita redha. Kita tengok kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kan mereka redha dengan segala keputusan yang Allah telah tetapkan kepada mereka melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dapat meraih keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sebut dalam Quran tu. Ya. Sebut dalam Quran dalam surah At-Taubah ayat 100 kan kita baca, sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sebab itu bila disebut taraddi an sahabah, maknanya kita sebut radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena Allah sebut dalam Al-Quran bahawa Allah redha terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zalika, demikian itu benar yang di atas lah. Apa dia? Demikian itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa lagi? Yang mereka terkekal dalamnya, yang Allah redha terhadap mereka. Liman khasyiya rabbah, untuk mereka yang khasyah, yang takut terhadap Tuhannya. Ya, jadi kita minta berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka khasyataka. Allahumma inni as'aluka khasyataka. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada engkau bahawa aku ni takut kepada engkau. Jadi bila kita tak perasaan takut kepada Allah Ta'ala, maka ketika itulah kita bermaksiat kepada Allah. Kan? Kita lupa ya, kita manusia kan, kita manusia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengetahui bahawa hamba makhluk dia ni, manusia ni sangat pelupa, dan memang macam tu dia jadikan kita sebagai manusia yang pelupa. Kan Adam alaihi salam lupa arahan Tuhan, kan? Kemudian kita manusia pun lupa. Adam lupa dia makan pohon yang dilarang tadi, kita pun lupa juga.
Bila kita lupa, kita buat maksiat neraka kepada Allah, Allah sediakan peluang untuk kita beristighfar. Segeralah kita beristighfar kepada Allah setelah kita melakukan dosa maksiat tadi, ya kan? Kita beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala itu semua untuk mereka yang takut kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kemudian begitu juga bawah tu dan juga firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Kata Allah tentang kehidupan syurga tadi, fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui, tidak ada satu manusia pun yang mengetahui, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah disembunyikan untuk mereka. Ma ukhfiya lahum, apa yang telah disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yun, daripada penyejuk mata. Maksudnya penyejuk mata ni sesuatu yang diseronok dilihat oleh mata. Mata kita ni suka melihat sesuatu yang cantik. Mata ni suka melihat sesuatu yang indah. Sebab tu kita tengok kan, kalau rumah kita, kita nak rumah yang cantik. Dicat dengan warna sekian, dihiasi tabir dengan warna-warni, bunga-bunga dan sebagainya. Bila nampak lusuh, orang tukar pula langsir tadi. Kemudian kena tukar kereta pula kan, dibasuh bersih, digilap. Warnanya berkilat. Sehingga orang tengok, Masya Allah kan. Kan, tasurrun nazirin. Yang menyebabkan orang yang melihat tadi merasa seronok. Oh, cantiknya. Seronok. Orang nak pandang sekali, orang pandang 2 kali, orang pandang 3 kali kan. Begitu. Jadi, cerita tentang syurga ni, siapa pun tak tahu apa yang dirahsiakan. Yang dirahsiakan, kan, daripada mereka tentang perkara-perkara yang cantik, yang indah, yang mata ni suka pandang, suka lihat. Sebab tu kita tengok kan, bukan kita tengok, kita sendiri kan, kita sendiri semua kita ni, saya rasa tak, siapa tak boleh nak nafikan bahawa kita ni suka nak berjalan, betul tak? Kita suka berjalan, suka bermusafir, berjalan. Pasal apa? Pasal kita nak melihat kepada keindahan alam. Sebab tu kita lihat ada kawan-kawan kita yang begitu seronok kan, begitu apa nama, dia nak pergi ke satu tempat, contohnya nak pergi panjat bukit. Kenapa panjat bukit tinggi kan? Panjat bukit tinggi itu semata-mata untuk melihat sunrise, matahari terbit. Nah, saya pernah pergi, cantik, Masya Allah. Pernah panjat gunung, tapi gunung tak tinggi lah, dekat mana, dekat Kelantan tu, Gunung Dabung. Gunung Dabung kan? Gunung Dabung tu. Ada lagi atas tu, ada lagi 3 peringkat, tapi saya tak larat naik. Saya naik dekat satu peringkat bawah ya. Itu pun dah tinggi. Kan, masa selepas subuh, sembahyang subuh, kan, dengan kawan-kawan tadi. Ya, adalah Ustaz Yunus, kenangan kan, sekali lah Ustaz Yunus semua tadi. Ya, jadi maknanya, kan, bila matahari nak terbit, dia bertahan subuh, kita pergi tunggu tau. Kita pergi tunggu dekat tebing yang tempat air terjun tu. Memang tempat air terjun lah, tapi tinggi tu, tunggu situ, kita tengok matahari terbit. Masya Allah, Masya Allah, memang cantik sungguh. Sebab tu orang duk gila panjat bukit, panjat gunung pula tengok sunrise tadi kan, macam mana matahari terbit. Subhanallahilazim. Ini kita panggil cerita dunia. Ni tak tahulah ada kawan-kawan yang pernah panjat pergi gunung Gunung Stong. Gunung Stong, bukan Gunung Dabung. Gunung Stong. Ana pun tak ingat je. Tak ingat berapa tahun masa tu ya. Masa tu kuat ke lah. Ini dah tak larat. Tak larat lah. Nak panjat-panjat kan. Jadi begitu. Itu pun kalau time tu pun kita yang last sampai. Kan. Kita last sampai panjat. Gunung Stong ya. Kelantan. Kat mana? Kat Kelantan. Apa nama tempat Tanah Merah ke bawah? Tak ingat lah. Ya, kita cerita 4-5 tahun lepas ataupun lebih. Wallahualam. Tapi itulah dia ceritanya tentang keindahan tadi kan. Jadi, macam mana syurga? Allahu Akbar.
Jadi kita tak tahu. Sebagai apa? Jadi Allah Ta'ala sembunyikan semua benda ni. Surprise kita lah. Kan? Macam kita lah. Kita kan nak bagi hadiah kepada orang yang kita sayang apa semua tadi. Kita buat benda, kita bungkus cantik dan sebagainya. Kan? Dia pun tak tahu benda dalam ni. Apa benda ni kan? Buka lah. Tengok kan. Nanti jangan buka lagi boleh sekian-sekian. Tengok Masya Allah. Jadi hadiah. Surprise kita bila tengok Masya Allah. Ini balasan kita bertakwa beriman kepada Allah. Melakukan segala amalan saleh. Ya. Jazaan bima kanu ya'malun. Subhanallah. Sebagai balasan daripada Allah Ta'ala. Gift. Hadiah. Dengan apa yang mereka telah kerjakan daripada ketaatan semasa di dunia. Allahu Akbar. Begitu. Begitunya kemurahan. Begitulah dia kemurahan Allah Azza wa Jalla yang maha kaya tadi. Wallahu ra'ufun bil ibad. Kita tahu kita baca Quran. Allahu ra'uf. Maha penyantun Allah Ta'ala dengan para hamba tadi. Adapun neraka adalah tempat berbagai macam azab yang disediakan Allah bagi orang-orang kafir yang zalim yang tidak mempercayai keberadaannya dan mendurhakai rasul-rasulnya. Di dalamnya terdapat berbagai macam azab dan siksa yang kepedihannya tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Kan? Kita tengok untuk kena siksa dan sebagainya tu kan tu tak dahsyat lagi. Ya, siksaan Allah Ta'ala tadi sangat dahsyat. Inna azabaha kana gharama innaha sa'al mustaqarra wa muqama. Azab Tuhan tadi sangat dahsyat kan. Seburuk-buruk tempat tinggal adalah neraka jahanam tadi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Hendaklah kamu semua takut. Allah kata, takutlah kamu semua kepada neraka yang disediakan untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Neraka ini. Ya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Kahfi 29 yang kita dah baca selalu hari Jumaat tu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha. Wa in yastaghithu yughathu bima'in كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إنا أعتدنا للظالمين نارا. Allah kata, kami sediakan untuk orang-orang yang zalim itu neraka. Ahata bihim suradiquha, yang gejolaknya meliputi mereka, yang mengelilingi mereka, yang mengepung mereka. Tak ada tempat untuk melarikan diri. Kullama aradu an yakhruju minha wa'idu fiha, kan. Setiap kali mereka nak keluar, maka mereka dikembalikan ke dalam neraka tadi. Tak ada tempat untuk melarikan diri. Allahumma ajirna minan nar. Wa in yastaghithu, dan jika mereka meminta istighathah, minta air, minuman, minta minuman. Yughathu, mereka diberi minuman, disiramkan ke atas mereka bima'in, dengan air. Air apa? Kalmuhl, seperti besi yang mendidih. Air seperti yang besi yang mendidih. Yashwil wujuh, yang menghanguskan muka mereka, yang mencairkan muka mereka tadi. Bisa syarabu, seburuk-buruk minuman. Itulah dia seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, dan tempat istirahat yang paling teruk, yang paling jelek. Jadi dalam neraka jahanam. Jadi itulah dia maknanya
dunia ni bagi orang-orang kafir ni adalah syurga, akan berbanding dengan azab yang mereka akan hadapi di hari akhirat nanti. Sebab tu orang paling hina, paling miskin di dunia ni daripada orang kafir, dunia ni adalah syurga bagi dia. Iktibar kepada apa? Iktibar kepada neraka yang amat menyakitkan yang sedang menanti dia. Sebab tu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala ketika dia menjawab jawatan Qadhi Mesir, okay? Dia berpakaian dengan pakaian yang cantik, yang mahal, kan? Pakaian cantik, mahal, kan? Orang kaya naik kereta kuda yang cantik tadi, kuda yang cantik, ya, ada pula orang yang membawa dia tadi, kan? Dia pula macam dia lah, ya, dia tuan lah, qadhi, kan? Ada macam kita ni ada driver lah, pemandu. Jadi satu hari dalam perjalanan dia tadi, dia keluar dari rumah dia tadi, maknanya nak pergi kerja dia, dia ditahan oleh satu Yahudi fakir, peminta sedekah. Seorang Yahudi fakir peminta sedekah, dia tahan. Dia tanya, dia kata, saya ada satu soalan kepada tuan, nak tanya satu soalan, kan? Raja kata, silakan. Jadi tuan mendakwa bahawa, kan, agama tuan menyatakan bahawa dunia penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Tidakkah tuan lihat pada diri tuan dan pada diri saya? Maksud dia, tuan orang kaya, pakai pakaian mewah dan kenderaan mewah ni, dan saya orang kafir tapi fakir, miskin, kan? Fakir, minta sedekah, tidur pun berempat di rata tempat, tak ada rumah tangga. Kan? Tidakkah tuan melihat pada saya dan diri tuan dan diri saya? Macam mana pula kebenaran agama tuan tadi yang menyatakan dunia adalah penjara bagi orang beriman, sedangkan tuan tadi hidup kaya raya, mewah. Saya pula macam ni, nak buat apa untuk nak pergi mana pun susah, nak makan sedap pun tak boleh. Ya. Ibn Hajar rahimahullah dia bagi penjelasan. Dia kata betul, agama ini, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman seperti kami. Kami tak boleh melakukan semua perkara. Dan apa yang kami lakukan itu hanya terbatas kepada perkara yang dihalalkan sahaja. Ya, ada benda-benda yang diharamkan kami melakukannya, kami tak boleh melakukannya. Kalau kami melakukannya, kami telah ingkar kepada Allah Ta'ala. Jadi benda yang haram kami tak boleh buat. Dan benda halal tu sangat banyak lah. Yang haram tu sangat sedikit. Ya? Jadi kalau kamu pula, kamu orang kafir, kamu tak beriman kepada Allah pada hari akhirat, kamu bebas buat apa saja. Ya? Di dunia ni, kamu nak makan apa ke, nak minum apa ke, kamu nak buat zina ke apa ke, itu kamu menganggap bahawa tak ada apa-apa bagi kamu. Kan? Jadi maknanya dunia, jadi kamu sekarang ni kan seperti berada di syurga lah, kamu boleh buat apa saja. Berbanding dengan akhirat nanti, neraka kekal abadi yang menunggu kamu, yang menyakitkan azabnya. Jadi maknanya kawan tadi pun dia mengucap 2 kalimah syahadah lah. Yahudi tadi pun dia masuk Islam. Begitu cerita dia, kan. Baik. Ini cerita tentang neraka tadi, seburuk-buruk tempat tinggal, tempat istirahat yang paling teruk lah. Kemudian Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إن الله أطعنا الله وأطعنا الرسول إن الله لعن الكافرين. Sesungguhnya Allah telah melaknati orang-orang kafir.
Allah laknat orang-orang kafir. Dan Allah sediakan untuk mereka sa'ira, api neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan, selamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak mendapatkan seorang pelindung dan tidak juga penolong. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari dibolak-balikkan wajah-wajah mereka dalam neraka. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana, alangkah baiknya dulu ata'ana Allah, kita taat kepada Allah, wa ata'na Rasul, dan kita taat kepada Rasul. Alangkah baiknya kita taat kepada Allah dan kita taat kepada Rasul. Gitu. Nah, dia penyesalan. Ini adalah penyesalan yang diungkapkan oleh orang-orang kafir ketika di dalam neraka nanti. Ya, Allah Ta'ala telah rakamkan dalam Al-Quran yang dia dibaca dalam Al-Quran, yang kita baca dalam Quran tadi sampai ke hari kiamat. Baik, termasuk rangkaian iman kepada hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Kita beriman ya, kan? Tentang perkara yang akan berlaku setelah kematian, seperti yang pertama, fitnah kubur. Ni. Ini fitnah kubur ni hari-hari pertama masa kan. Malam pertama, hari pertama kita masuk dalam kubur tu, kita dah kenal fitnah ni lah. Semua kita lah. Siapa yang dah mati daripada rasa dah benda ni. Dah, siapa yang dah mati daripada rasa benda ni. Yang belum mati nanti akan rasa lah. Sekarang tak tahu. Tak tahu. Tapi kita baca, kita tahu. Kita wajib beriman sajalah. Kan? Saat-saat yang menakutkan ni. Saat-saat yang menakutkan. Dalam kehidupan kita ni kan. Ingat tak? Saat-saat yang menakutkan bagi kita yang kita mesti lalui. Tunggu masa ni. Tunggu masa. Kan? Allah. Kan? Jadi maknanya lagi tak selesai tu tidur tak lena. Kan? Tunggu masa. Macam anak-anak kita yang nak berkhatan tu. Sekarang ni bukan masa khatan lah. Sekarang dah habis lah. Bimbang tidur. Orang duk cerita macam-macam. Orang cerita nanti kamu kena dengan pisau berkarat, kapak kayu kerak, macam-macam orang duk cerita kan. Dia menakutkan, mengerikan. Tidur tak lena tadi. Fitnah ni. Lagi tak selesai tu, memang kita takut. Macam orang nak melakukan pembedahan jantung. Bypass. Ada bapak kita apa semua kan yang mereka ni tarikh sekian-sekian doktor bagi. Pakcik, kita ni ikhtiar saja. Kami bukan Tuhan. Kami tolong ikhtiarkan. Jadi kita nak buat proses pembedahan ni pakcik dalam sekian-sekian jam. Kan? Dan kami tak boleh jamin bahawa dia akan berlaku sempurna. Dan kami tak boleh jamin, cumanya kami ni boleh kata insya-Allah. Kalau mereka tu beriman lah doktor-doktor tadi kan. Berkata insya-Allah, kami boleh kata 90% pembedahan ini insya-Allah akan berjaya. Jadi maknanya sebahagian tu kata macam ni. Kami tak boleh nak kata apa. Kami boleh kata 50-50. Baik. Jadi orang yang nak kena operate ni, nak kena buat bypass jantung ni, apa perasaan dia? Kan? Nak tunggu masa tu. Duk tunggu, ya Allah cepat. Nak tunggu bagi selesai yang ni. Kan? Bila dah orang kena operate tentang tu. Jadi maknanya memang kan, fikir sangat fikir. Ini cerita fitnah kubur kan, yang kita belum lalui ni. Kita belum lalui, kita akan lalui setiap kita. Kata Nabi SAW, "Lau naja minha ahad la naja Sa'ad." Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, kan, yang dia tu mati pada perang Khandaq tu, kena panah dekat Uhud. Uhud dekat mana? Uhud ni, ya kan? Kat mana kah? Kat Uhud ni tempat ni, tempat apa? Nadi. Tempat nadi, dia juta kena panah situ, darah sembur keluar kan. Jadi maknanya dia ni mati radhiyallahu anhu. Bila dia mati, arash bergegar.
bukan orang biasa ni. Bukan macam kita ni. Dia Nabi Azam cerita ni, dia ni bila mati, arash tu bergegar. Arash Allah Ta'ala tadi. Cerita kata kehebatan dia tadi. Tapi dia pun kena juga fitnah kubur. Kan? Nabi kata, lau naja minha ahad, la naja Sa'ad. Aku makhluk Nabi SAW. Kalau seorang boleh lepas, maka Sa'ad akan terlepas. Kita semua akan melalui ini. Orang dah mati, dah lalu dah. Allahu Akbar. Kita ni bila kita baca benda-benda ni, datanglah kekhusyukan dalam diri kita. Keinsafan dalam diri kita. Bila kita dengar ini, kita baca yang ni. Tapi kalau kita terlepas berkelas ni, semua kita lupa lah benda-benda ni. Sebab tu kita nak kena masuk kelas selalu. Kan? Nak kena belajar selalu. Kan? Supaya apa, kita ni sentiasa ingat. Bila kita tak pergi kelas, kita dah semakin hari jauh dari kelas, dah jarang-jarang pergi kelas, maka jiwa kita semakin longgar. Kekuatan jiwa semakin susut. Kan? Jadi semakin lemah. Sebab tu ni, jiwa kita ni kena ada makanan dia. Kan? Berbeza bila kita kerap pergi kelas, dengar ceramah, dengar kelas kan. Dengan hari yang kita tak dengar kelas tadi, tak dengar ceramah tadi. Berbeza. Jiwa kita berasa semakin jadi semakin kosong. Kosong. Bila jiwa kita semakin kosong, apa yang akan mengisinya? Tentulah hasutan-hasutan syaitan, syubhat, syahwat, talbis iblis yang akan masuk dalam jiwa yang kosong tadi. Yang kosongkan jiwa kita. Maka jiwa kita sentiasa dipenuhkan, dihidupkan, disiram dengan ilmu yang bermanfaat. Kata Allah dengan kata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok. Iaitu pertanyaan yang diajukan kepada orang mati setelah dikuburkan. Kan. Ini bukan cerita filem dan drama. Drama, ada buat drama Melayu tu kan. Ini cerita boleh merosakkan akidah tu. Cerita drama Melayu kubur apa dia buat tu. Tanah kubur apa. Ini drama boleh mendatangkan kerosakan pada akidah tadi. Sebab apa? Sebab pireka, cerita gaib. Cerita gaib ni siapa boleh tahu? Ini sekali lagi Tok Omar orang ni lah, orang soleh lah kononnya dalam filem tu. Dia jalan-jalan tu tiga tapak. Sekali lagi dia dengar bunyi tolong orang menjerit apa semua lagi kan. Dia pun toleh ke belakang apa semua. Ini cerita kan? Dia menggambarkan sesuatu yang dia tak tahu. Benda gaib mana kita tahu. Kan? Jadi dia buat filem. Dia punya niat tu mungkin baiklah selain niat nak cari duit, nak kaya tu. Kan? Niat dia pun contohnya kononnya nak ajak orang jadi baik. Tapi tak kena cara. Buat kerja boleh rosak akidah tadi. Akidah boleh rosak. Kan? Gitu. Tak rosak akidah. Macam mana? Maksudnya kita ni cuba membayangkan benda gaib. Cuba nak bayangkan cerita gaib. Orang begini kena seksa begini semua kan. Gitu. Nasallallahu al-afiyah. Jadi pertanyaan tersebut tentang Tuhannya. Apa dia? Inilah kita dah baca buku ni tiga prinsip pokok ni kita dah baca buku ni. 3 prinsip pokok ni. Inilah ni tentang Tuhan. Yang pertama ni soalannya akan ditanya yang pertama dalam kubur ni. Kan? Agama dan nabinya. Bagi yang beriman, Allah akan meneguhkannya dengan ucapan dan jawapan yang benar. Dan ia dengan lancar menjawab. Bila ditanya oleh malaikat muka nanti itu, Ma rabbuka? Rabbi Allah. Dia akan jawab, Tuhanku adalah Allah. Ma dinuka? Apa agamamu? Dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Apa yang dibacakan oleh tu imam di atas kubur tu talqin tu kan. Mana dia ajak orang mati tak dengar dah. Kan, wa ma anta bimusmi'i man fil qubur. Allah kata, engkau tak boleh nak bagi dengar orang alam kubur tu. Innaka la tusmi'ul mauta. Kan? Wala summat du'a. Engkau tak boleh nak mendengarkan orang yang dah mati. Begitu juga orang bekak. Kau tak boleh nak panggil. Kan? Itu imam ajak atas kubur tu. Imam ajak atas kubur tu dapat RM30 kot. Kan? Lepas tu bukan saja-saja tu.
kan. Bila dia buka kita talqin dia tu tentu ada duit ringgit dah kan, masuk dalam package tu, package 1,500 bah kan. Ni menega orang mati, menega mati, hidup pun susah, mati pun susah kan. Mati orang hidup susah, orang mati tak tahu pekat apa dah, apa buah dalam longkang pun dia tak tahu apa dah. Yang susah tak apa, orang hidup dan cari 1,500, lepas tu buat kena royal roh pula, package apa dia panggil, gold, package emas ya kan. Maknanya kami settle semua kan, daripada apa, kapan mandi, kapan solat, apa lagi, talqin di kubur, baca Quran berapa puluh hari kan, apa lagi, kan, zikir, sedekah, apa, tahlil, sedekah pahala pada arwah, bisnes. Baik. Bagi orang-orang zalim, Allah akan menyesatkannya dan dia berkata, ha la adri. Bukan ha tu dia gelak. Bukan ha tu dia gelak. Ha. Dia masa dalam keadaan terkejut. Aku tak tahu. Maka dipukul dia dengan pemukul yang besi tadi kan. Sehingga jeritan dia terdengar oleh seluruh makhluk. Kecuali jin dan manusia tak dengar jeritan dia tadi. Lain makhluk semua dengar jeritan dia tadi. Nabi SAW beritahu kan. Yang pemukul tu kalau kita tahu, kita baca hadis tu, mana yang kalau dipukul ke gunung boleh jadi debu, tambah dipukul dia ni pula kan, macam mana rupa dia. Adapun orang-orang munafik atau yang ragu, ia menjawab, saya tidak tahu, saya hanya dengar orang berkata sesuatu lalu saya menirukannya. Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim. Itulah dia kan. Jadi inilah dia maknanya apa yang kita dapat ambil pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran tadi, supaya memberi kepada kita keinsafan, kesedaran dan motivasi untuk memperbanyakkan amalan soleh dan selalu memohon doa dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah tetapkan hati kita kan di atas keimanan dan ketakwaan. Dan akhirnya kalau dia nak matikan kita, dimatikan kita dalam keadaan husnu al-khatimah, kematian yang baik, yang dalam keadaan kita beribadah kepadanya. Itulah untuk pagi ini, insya-Allah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap itu kesilapan saya. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات نستغفره إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.